malaikat Israel ketuk pintu rumah. Assalamualaikum. Kemudian Nabi Musa buka pintu. Nabi Musa tanya, hang siapa? Sebab waktu tu malaikat Israel menyerupai manusia. Kata malaikat Israel, ana Israel. Terkejut Nabi Musa tumbuk mata. Tumbuk mata malaikat Israel dalam hadis disebutkan terkeluar biji mata. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ila al huda wad dalalata 'ala al khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrim hadhihi al ummata al muhammadiyyah بجميل عواعدك في الدارين إكراما لمن جعلتها من أمته صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, pertama yang saya muliakan tuan rumah Fadil Ustaz Jafri Mahmudi serta seluruh ahli keluarga. Seterusnya ibu-ibu, ayah-ayah, para asatizah, tuan-tuan guru, para alim ulama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini sekali lagi kita dipertemukan oleh Allah taala. Tidak lain tidak bukan untuk sama-sama kita mengambil faedah yang telah Nabi SAW tinggalkan kepada kita, tanpa suatu pun yang Nabi tinggalkan kepada kita dengan perkara-perkara yang melebihkan dunia. Kerana apa yang telah dinyatakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Umar sebut, "Izzud dunya bil mali wa izzul akhirati bima bi salihil a'mal." Kemuliaan dunia itu terdapat pada hartanya dan kemuliaan pada akhirat itu pada amal solehnya. Jadi hari ini kita berhimpun untuk sama-sama kita mencari beberapa kemuliaan yang boleh dihasilkan pada insan seperti mana kita. Kerana kita memerlukan kemuliaan untuk dipandang oleh Allah. Allah Ta'ala akan memandang orang yang ada kemuliaan. Walaupun dia dihina ataupun walaupun dia hina di mata manusia, tetapi kerana dia mulia di sisi Allah, maka Tuhan pandang dia. Kita pula nak manusia muliakan kita sedangkan Allah Ta'ala sedang menghina kita. Jadi orang yang dihina oleh Allah bukan mendapat pandangan daripada Allah. Maka jadilah orang yang hina di sisi Allah, hina di sisi Allah dan mulia, hina di mata manusia dan mulia di sisi Allah. Jadi nak jadi orang yang mulia di sisi Allah, kita kena berasa diri hina. Jangan naikkan diri kita, jangan perkemaskan diri kita di hadapan manusia. Kerana manusia hanya melihat kepada apa yang ada pada kita. Bila benda tu lari pada kita, maka manusia juga akan lari. Seperti mana harta yang menempel kepada seseorang. Seseorang tu akan jadi mulia kerana ada harta. Jadi kita berkawan dengan dia kerana kita tahu dia ada harta. Kerana ada keutamaan, ada kesempatan yang boleh kita dapat daripada bersahabat dengan dia. Tapi bila mana hilang harta daripada dia, maka kita pun akan lari daripada dia. Itu yang disebut oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kemuliaan dunia itu ada pada harta. Dan kemuliaan manusia itu, kemuliaan akhirat itu ada pada amal-amal yang soleh. Jadi kita doakan kepada Allah, moga-moga perhimpunan kita pada pagi ini dinilai di sisi Allah sebagai amal-amal yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, setelah kita berbincang, kita telah menetapkan satu kitab yang sama-sama kita ambil sebagai jalan muzakarah. Jadi kitab ni saya pun baru kali pertama tengok. Sebelum ni saya baca juga kitab-kitab berkaitan dengan alam barzakh, kitab-kitab berkaitan dengan kematian dan alam kubur. Dan ini kitab yang menceritakan kepada kita tentang 2 saat, 2 masa
Dua zaman, dua makan. Faham tak? Dua zaman maksudnya dua masa. Dua makan maksudnya dua tempat. Zaman yang pertama, zaman di antara hidup. Zaman yang kedua, zaman di antara mati. Jadi kita nak bincang hari ini, kita berkaitan dengan sakaratul maut. Sakaratul maut ni, hidup pun tidak, mati pun tidak. Duduk dua-dua, tengah-tengah. Dalam bahasa yang kita sering kali guna, bahasanya bahasa nazak. Jadi sakaratul maut ni, setiap orang akan menghadapinya. Dan secara ringkasnya, sebelum kita masuk dalam perbahasan kitab yang kita bincangkan ini, perlu kita ingat bahawasanya perbincangan sakaratul maut itu tidak akan berlaku melainkan bagi orang yang cukup bersedia. Sakaratul maut adalah pertengahan, tengah-tengah sebelum daripada kita berpindah alam. Sebab itulah seorang ulama, Syekh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani mengarang satu kitab, Isti'adad liyaumil ma'ad. Persediaan sebelum daripada kita menempuh hari yang telah dijanjikan kepada kita. Dan kitab ini telah disyarahkan oleh seorang ulama, nama kitab Nasaihul Ibad. Kitab ni ma'ruf, famous, masyhur, ibu ayah boleh beli. Kitab namanya Nasaihul Ibad. Cerita yang menceritakan kepada kita tentang persediaan sebelum daripada kita berpindah alam. Jadinya apa yang menjadi persediaan kepada kita seperti mana dinyatakan oleh Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, man dakhala al-qubra bila zadin faka'annama man dakhala qabra bila zadin faka'annama raqibal bahra bila safinatin. Barang siapa yang masuk dalam kubur dalam keadaan tidak ada bekalan pada dirinya, bila zadin, tak ada bekal, faka'annama, maka seolah-olah perumpamaannya raqibal bahra bila safinatin, dia merentasi lautan tanpa menaiki kapal. Jadi perumpamaan ini nak cerita masuk kubur tak ada persiapan, masuk kubur tak ada bekal, pakat lemah lagu dua. Tak, masuk kubur tak ada bekal, macam orang merentasi lautan tanpa naik kapal, maka dia akan lemah. Lemas dengan persoalan-persoalan daripada malaikat Munkar Nakir. Lemas dengan hayunan sayap daripada malaikat. Lemas dengan himpitan kubur. Lemas dengan binatang-binatang yang menanti dia. Lemas dengan seksaan-seksaan kubur yang dilakukan oleh dia ketika mana hayatnya. Jadi ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sekalian, kitab Sakaratul Maut yang disebut nama kitab ini Wajaat Sakaratul Mauti bil Haqqi, dan telah datang Sakaratul Maut membawa kebenaran. Jadi seolah-olah membenarkan ayat dan daripada firman Allah Ta'ala, kullu nafsin za'iqatul maut. Jadi kitab ini seolah-olah membenarkan kenyataan kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap manusia yang hidup pasti akan merasai kematian. Begitu juga kisah yang telah diriwayatkan daripada Sayyiduna Abdullah ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhu, ketika mana ayah dia tu nazak. Ayah dia nama Sayyidina Amru al-As. Maaf, anaknya nama Sayyidina Abdullah bin Amr. Jadi Sayyidina Abdullah bin Amr, ketika mana ayah dia tu nak mati. Siapa nak mati? Sayyidina apa dia? Lupa. Sayyidina Amru al-As. Masa Sayyidina Amru al-As nak meninggal, anak dia Sayyidina Abdullah ibnu Umar. Kalau ibu ayah pernah pergi ke Mesir, ada satu masjid tu nama Masjid Sayyiduna Amru al-As. Dalam Masjid Sayyidina Amru al-As diceritakan ada maqam anaknya Sayyidina Abdullah bin Amr. Jadi kisah berkaitan dengan saat ketika mana Sayyiduna Amru al-As nak meninggal. Ayah dia tengah nazak anak dia Sayyidina Abdullah ibnu Amr, bertanya kepada ayah dia, ayah, lagu mana rasa nak mati? Kita kalau nak mati, anak kita tanya gitu, kat nak hampuk bola.
Pasal kata anaknya Sayyidina Abdullah, inilah masa untuk saya mengetahui keadaan nazak seseorang. Saya mungkin tak boleh tanya kepada orang lain, tapi saya boleh tanya kepada ayah. Ayah, cerita kat cik, ayah rasa lagu mana sekarang? Kawan tu duduk, tunggu mati ya. Dia tanya ayah dia pula. Maka kata Sayyidina Amr al-As, aku merasa seolah-olah ada bukit yang hempak di dada aku. Dan waktu tu aku sangat rasa susah untuk bernafas. Seolah-olah nafas aku jadi sekecil lubang jarum. Lah pernafasan kita ni agak usah. Tanya doktor. Doktor tahu usah mana nafas kita lah ni. Seolah-olah kata Sayyidina Amr al-As, pernafasan aku tu seolah-olah menjadi sekecil lubang jarum ya. Rasa sempit dada nak nafas. Waktu tu pesanan yang sangat berharga yang telah diterima oleh anaknya Sayyidina Abdullah bin Amr. Kenapa? Kerana nak jadi sebagai peringatan buat diri dia. Maka ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah, ini saat-saat sakaratul maut. Dan sakaratul maut ada pada setiap orang. Cuma berbeza keadaan. Maksud keadaan di sini, ada orang yang mendapat sakaratul maut dengan cara yang mudah dan ada orang yang mendapat sakaratul maut dengan cara yang susah. Dan ada orang yang mendapat sakaratul maut yang diberikan kemuliaan oleh Allah Ta'ala, dia tak berasa sakitnya mati seperti mana sakit bagi orang yang mati. Adapun ada orang yang merasai sakaratul maut dengan rasa sakitnya mati melebihi sakit orang yang pernah mati. Ada yang sangat sakit, ada yang kurang sakit, ada yang sederhana sakit. Tetapi kesakitan mati tidak akan dicabut. Kerana Nabi pernah minta kepada Allah, wahai Allah, boleh tak kamu himpunkan semua sakit-sakit mati ini himpun pada aku, kata Nabi SAW kepada Allah. Kata Allah, tak boleh. Kerana setiap orang kena merasai sakitnya mati. Cuma rezeki kita macam mana? Wallahu a'lam. Sebab itu kata ulama, rezeki yang paling besar seorang manusia boleh dapat ialah rezeki diberikan husnul khatimah. Itu rezeki yang paling besar. Bila dapat rezeki husnul khatimah, makna sakaratul maut yang dia terima tu akan lebih mudah pada dirinya. Sebab itulah ibu ayah dimuliakan oleh Allah, setiap orang dirahsiakan dengan ajal dia. Cuma alamat nak mati tu kita tahu. Alamat mati tu kita tahu. Tempat mati tak tahu, masa mati tak tahu. Tapi alamat nak mati tu kita tahu. Maksud alamat nak mati ni bukan bermakna kita nak mati kita tahu esok kita nak mati, tidak. Tapi nak bagi tahu alamat kematian tu kita dapat tahu dengan cara perlakuan dan amalan ketika mana kita hidup. Kalau kita hidup rajin baca Quran, maka kita akan mati dalam keadaan dimuliakan oleh Allah dengan Quran yang kita baca. Jadi setiap orang wajib kena minta kepada Allah Ta'ala, Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Ya Allah, berikan kepada kami, jadikan kami, matikan kami dalam keadaan matinya husnul khatimah, dan jangan engkau matikan kami dalam keadaan matinya su'ul khatimah. Kena minta kepada Allah Ta'ala. Dan rezeki itu adalah rezeki yang paling besar. Bagaimana keadaan orang dan orang-orang yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala dengan kematian yang luar biasa. Dan ada seorang ulama minta kepada Allah, ya Allah, matikan aku dalam solat ketika mana sujud. Setiap hari dia doa benda yang sama, maka Tuhan makbulkan doa dia. Dia mati ketika mana solat dan waktu itu ketika mana dia sedang sujud. Lagi mulia, Allah Ta'ala matikan ketika mana dia sedang bertahajud kepada Allah Ta'ala. Mati yang mulia, mati dalam keadaan berwuduk, mati tengah solat, berqiyamul lail. Allah, nak apa lagi? Jadi kena minta mati-mati yang baik kepada Allah Ta'ala. Semua orang takut mati. Semua orang takut mati. Saya pun takut mati. Semua orang takut mati. Tapi sekiranya direzekikan oleh Allah Ta'ala dengan kematian, mesti kita nak kematian tu kematian yang paling sempurna. Walau tidak di mata manusia, tapi di sisi Allah Ta'ala. Maka ibu ayah dimuliakan oleh Allah, maka inilah perbahasan yang kita akan bincangkan dalam kitab Wajaat sakaratul maut bil haqqi. Dan telah datang kepada kamu sakaratul maut membawa kebenaran. Jadi kitab ini telah dikarang oleh Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni. Qarni ini satu perkampungan. Qarni satu perkampungan. Baik. Jadi kitab ini seolah-olah nak bagi tahu kepada kita, bersediakah anda menghadapinya? Ini persoalan yang timbul.
Kalau tanya siapa-siapa termasuk alim ulama salafus soleh, mereka pun tak bersedia nak menghadapi kematian. Tapi setiap orang pasti akan merasai kematian. Dan kematian itu ialah suatu penyakit yang sangat sakit. Sakit yang paling sakit ialah sakitnya mati. Mudah orang kata sakit nombor 2, orang perempuan nak menang sakit beranak. Batan sakit beranak ni siapa nak mati tu? Orang lelaki tahu apa? Orang lelaki kata tak, sunat sakit ni. Takkan nak menang habis, semua sakit. Jadi kategori sakit bergantung kepada individu. Ada orang kata sakit gigi paling sakit. Ada orang kata migraine paling sakit. Tak, setiap orang menghadapi sakit yang sangat sakit yang pernah dia alami. Dia tak boleh sakit, dia tak boleh sebut sakit yang dia tak alami. Dia kena sebut sakit yang dia pernah alami. Saya sakit gigi. Saya pernah migraine dan rasa nak hempuk kepala kot dinding tu pernah wujud dalam kepala saya. Itu keadaan orang yang sakit biasa, berbeza dengan sakitnya mati. Jadi insya-Allah saya tak sebutlah ni, hak ni payah nak sebut ni, saya tak reti sebut bahasa orang putih. Tu kena tanya orang putih sebutlah. The spectacle. Moga-moga lah. Of death. Katakanlah wahai Muhammad, nyawa kamu akan diambil oleh Malikul Maut yang ditugaskan berbuat demikian ketika habis ajal kamu, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu untuk menerima balasan. Jadi kitab ini insya-Allah sama-sama kita bermuzakarah sebagai persediaan sebelum daripada kita menempuh alam kematian. Baik. Sebelum tu saya nak tanya saya berapa minit lah? Sejam. Sejam lah, sejam tadi ya. Baik. Adab kita baca kitab. Adab baca kitab dia ada 3. Kata guru kami yang tercinta, adab baca kitab ada 3. Yang pertama, masa kita buka kitab, jangan kita lupa tengok pada muqaddimah. Muqaddimah wajib dibaca. Kerana muqaddimah, penulis kitab nak cerita apa yang dia tulis dalam kitab ni secara ringkas. Tuntasnya dia nak bincang secara ringkas. Satu. Adab yang kedua, kalau boleh buka helaian bagi kita dapat tengok semua walaupun tak dibaca. Sebab tu tok guru dulu, kalau mana nak buka kitab dia akan buka. Bagi kita tengok semua helaian-helaian. Bagi tengok semua helaian-helaian. Itu adab yang kedua. Supaya kalau tak habis kitab sekalipun, kita dah cuba selak dan kita dah ada maklumat walaupun sikit. Dengan selakan kali pertama yang kita buat dalam kitab ni. Lagi baik bila mana kita buka tadi ni, kita berhenti sat dekat muka surat yang kita berasa hati kita, fatwa hati kita kata berhenti. Buka fatwa kata berhenti. Tengok-tengok kena tajuk alangkah indahnya syurga. Tu dia. Jadi dia nak baca juga sikit. Segala puji bagi Allah, dia akan baca sikit. Jadi itu satu kemuliaan adab kita dengan kitab. 2. Dan adab yang ketiga, kena tengok dia punya fihris. Fihris ni isi kandungan. Kena buka isi kandungan, tengok apa yang musannif kitab kita nak bincangkan. Itu 3 adab ketika mana kita nak buka kitab. Jadi bila dah buka kitab, adab yang seterusnya kena tulis nama. Tulis Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita tulis nama kita. Kalau kata nombor telefon kena tulis, lagi baik pasal takut hilang kita, orang boleh telefon ganti balik bagi kat kita nombor telefon kita, pengenalan tentang diri kita, tak perlu nak tulis hobi, cita-cita, tak payah tulis ya. Tak, tulis tentang maklumat yang ada pada diri kita, alamat, tempat dan sebagainya. Itu adabnya. Kemudian yang seterusnya, adab kita dengan kitab, pastikan kitab kita ni tak diletak melebihi parah punggung. Cara kita bawa kitab, cara kita letak kitab, jangan letak kitab di bawah, tambah-tambah letak di lantai, lagi tidak ada adab dengan kitab. Kalau nak bawa, pastikan kita bawa dengan 2 cara. Cara yang pertama, letakkan kitab kita di dada. Tak, letak kitab kita di dada. Yang kedua, kalau nak bawa cara menyending pun paling pastikan tinggi. Bawa macam ni. Jangan kita bawa macam kita duk bawa bag carrier. Macam tu. Maknanya kita tidak ada adab dengan kitab. Kerana dalam kitab kemungkinan ada ayat-ayat Quran. Jadi hormati ilmu, maka ilmu akan hormat kepada kita. Kita nak dapat kefahaman, maka kita kena jaga sesuatu yang memberikan kefahaman kepada kita. Ini wasilah. Guru penyampai, ini wasilahnya. Tak jaga wasilah, maka benda tu jadi tak baik pada kita.
Macam kita naik kereta, ibu ayah pernah cakap dengan kereta. Esok kita duduk pang kereta, tolonglah nah. Elok-elok lah. Tahu kereta lama, saya naik kereta 1990. Duk tengok kereta, elok-elok lah. Jangan mati tengah jalan nak pergi majak. Kan? Bagi sampai tak apa dah. Kalau nak rosak pun rosak di kita, tapi jangan lah. Sebut tak? Tolong sana. Sembang dengan kereta, pasal apa? Itu cara kita berta'amul. Macam kita duduk siram pokok lah. Sembang dengan pokok, pokok ni cepatlah membuah. Sembang dengan pokok, sembang dengan kucing. Jadi dalam kitab pun ada perasaan yang sama juga dengan kita. Boleh jadi bila mana kita jaga adab dengan kita buka, kita akan diberikan kefahaman oleh Allah. Kan? Jadi itu dua. Nombor 3, kitab jangan kepo. Kita baca sampai muka surat 25, kemudian kita pergi kepo kitab. Jangan. Saya dapat ilmu ni, saya dapat adab ni daripada Dr. Ali Jum'ah. Syekh Dr. Ali Jum'ah, suatu ketika kami ziarah dia di rumah dia. Ada seorang sahabat saya, dia bawa kitab. Kemudian kitab dia, ni salah satu daripada tanda saya kepo ni. Dia bawa kitab. Jadi dia tanda di beberapa tempat yang dia mungkin jadikan sebagai rujukan dia. Tanda-tanda ni banyak ni. Saya pun banyak juga kepo ni. Jadi dia kepok kitab. Ni dah buka dah sebenarnya. Jadi dia kepok kitab. Kemudian Dr. Ali Jum'ah panggil dia. Main tengok kitab. Ambil. Buka. Kata ni sebab apa hang kepok kitab ni? Apa kepok kitab? Kenapa tidak ada adab dengan kitab? Nak tak aku kepok tangan? Saya tanya, nak tak aku kepok tangan hang? Nak tak aku kepok jari hang? Sakit tak? Sakit kan? Jangan kepok kitab. Kitab ni makhluk. Dia ada perasaan. Jangan kepok dia. Kalau nak tanda juga, mungkin saya panggil anak pembantu dah, saya kata, "Pi tolong ambil sat dekat atas meja aku, dia ada satu pediak tau. Hak ni, tanda-tanda tu kan. Tanda hak tu." Kemudian saya ambil, saya tanda. Hak kami duk nampak seronok tang Syekh guna hak dia tu tanda kitab orang. Dan kita pun nak kepok kitab. Dan kita nak kepok kitab, kan? Tapi nak bagi tahu itu adabnya kita dengan kitab. Kemudian kitab. Kitab ni ilmu. Kalau ibu ayah pernah dengar hadis, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu berada di kedudukan yang tinggi, tidak ada agama selain pada agama Islam. Islam nombor 1. Saya pergi satu masjid, Masjid Nabi Daniel. Di mana? Iskandariah. Masuk dalam Masjid Nabi Daniel, dekat rak Quran, dia letak Quran banyak-banyak, kemudian dia tulis dekat situ, Al-Quranu ya'lu wa la yu'la alaih. Quran tu tinggi, tidak ada yang lebih tinggi pada Quran. Maknanya dekat Quran tak boleh letak hak ni. Dekat Quran tak boleh letak pasu, tak boleh letak pen tah Quran, tak boleh letak kunci tah Quran. Apa saja benda selain daripada Quran jangan letak Quran. Melainkan Quran, tindan dengan Quran, tak apa. Tapi kalau Quran, kitab tak boleh. Quran kena duduk atas. Begitu juga kitab. Kitab pun sama. Jangan tindan kitab kita ni dengan selain daripada makhluk yang nama kitab. Selain daripada makhluk yang nama kitab. Kita duk baca buku, kunci. Selalunya kunci saya tengok orang tak kunci. Kadang-kadang dia ambil pen, dia letak pen atas kitab. Ini perlu kita jaga. Kerana ia berkait rapat dengan adab. Tak? Jadi kena hormat. Ilmu tu macam mana kita hormat orang yang lebih tinggi pada kita. Tak? Ibu ayah pernah tak kepiah dekat lantai? Berasa kadang-kadang tak kepiah kat lantai. Pasal apa kita tak tahu apa? Pasal tahu kemuliaan kepiah tu di atas pada, bukan di lantai. Pasal apa bantai kita pesan pada anak jangan letak punggung. Jangan duduk atas bantai. Pasal apa? Dia tak ada apa pun. Tak ada pun siapa duduk atas bantai, pungkuk-kurak. Tak ada pun. Benda tu tak berlaku. Adab. Bisui ke apa kan? Tak ada. Pasal adab. Pasal apa? Bantai tempat letak kepala. Jangan letak punggung. Jadi pasal nak ajar adab. Orang tua-tua dulu nak ajar adab kepada anak-anak kita. Jangan kat kaki belakang lah. Tu semua petua dan juga adab. Jadi ibu ayah dimuliakan oleh Allah, itu berkaitan dengan kitab. Jadi banyak lagi sebenarnya. Yang nanti saya ingat, saya akan maklumkan pada ibu ayah semua. Tapi sekurang-kurangnya, fasa yang ada ni kena jaga kitab yang kita pegang. Lagi cantik juga balut kitab. Jaga ibu ayah semua kitab. Kitab ni, seperti mana kata ulama, kitabati kabanati. Kan? Kitabati kabanati. Kitab aku seperti mana anak perempuanku. Anak perempuan kita nak bawa keluar dia, takkan kita nak biar dia tak pakai tudung. Dia mesti pakai tudung tak? Kitab kita ni kena tutup dia. Seolah mana kita tutup anak perempuan kita jaga dia daripada mata-mata manusia. Jadi kena jaga kitab ni. Kitabati kabanati.
Kemudian kalau ada kitab-kitab di rumah kita tu, rajin-rajin ambil sapu buang sawang. Habuk-habuk tu buang. Walaupun kita tak baca, kena ada perasaan cinta kepada ilmu. Kerana satu ketika ada seorang suami isteri. Suami isteri ni kerja mereka cari kayu api. Suami isteri kerja dia cari kayu api. Jadi bila mana kumpul duit kayu api, cari kayu api, jual kayu api. Cari kayu api, jual kayu api. Bila mana dah kumpul kayu api, dah jual apa semua, ada saving lebih. Jadi bincang suami isteri. Kita nak buat apa dengan duit lebih ni? Kita nak simpan, nak tak ada. Kita nak buat rumah, memada dah rumah yang ada ni. Jadi kita nak buat apa dengan duit yang ada ni? Maka kata isteri dia kepada suami dia, cuba pergi tanya orang yang lebih alim. Cuba pergi tanya orang yang selayaknya. Tanya saya tak tahu. Mungkin kalau jawapan saya mah. Mah jawapan saya. Jadi si suami pun cari orang yang alim. Kebetulan jumpa dengan Tok Imam, tanya Tok Imam, apa yang boleh saya buat dengan duit ni? Tok Imam tanya, di rumah kamu apa yang ada, apa yang tak ada? Apa yang ada di rumah kamu? Maka dia cerita, ada periuk, ada apa sekian-sekian. Apa yang tak ada di rumah kamu? Quran ada di rumahmu? Tak ada. Pergi beli Quran. Kemudian kawan tu kata, mana aku pergi baca Quran? Tak reti nak baca Quran, nak beli Quran buat apa? Pergi beli dulu. Sebab tu lagi mulia daripada mangkuk yang duduk di rumah. Dah tak reti baca, isteri pun tak reti baca. Kemudian pesan daripada imam tadi, orang alim tadi, syaratnya ialah jangan kamu letakkan Quran di bawah pinggang kamu. Jaga Quran, biar dalam keadaan berwuduk kita pegang dia dan letak di tempat yang tinggi. Kemudian dia pun pergi beli. Bila dia balik rumah, dia ingat pesan tadi ni, jangan letak di bawah daripada parah pinggang. Meja dia semua parah kaki, parah lutut meja dia. Dia tak ada tempat yang dia boleh sidai Quran melainkan atas halang. Jadi nak tinggal atas halang takut binatang gerik. Maka dia pakat dengan isteri dia, baik, kalau macam tu dah Tok Imam kata Quran ni mulia, kita pun Quran pun tak reti baca, kurang-kurang kita hormat Quran. Jadi boleh tak kita giliak-giliak? 6 jam pertama saya pegang Quran, 6 jam kedua kamu pegang Quran. Dia buat benda tu berlaku selama 7 hari. Dengan izin Allah Ta'ala, hari yang ke-7, si suami cuba buka Quran. Tak pernah baca, nak baca apa tak reti baca. Buka Quran dengan izin Allah Ta'ala, bukan setakat dia boleh baca, bahkan dalam kepalanya sudah hafal 30 juzuk yang duduk dalam Quran. Pasal apa? Pasal hormat Quran. Pasal hormat Quran lah. Tapi jangan duk try. Bang, pegang 30, saya pegang. Lepas tu main 7 hari, dua-dua cangok, tak dihafal kak. Itu pasal orang yang ikhlas menjaga kehormatan Quran. Begitu juga saya pergi ke Yaman baru-baru ni. Tahun lepas pergi ke Yaman bersama dengan Tuan Guru Syekh Aminuddin Abdul Rahim. Kami sampai di satu masjid. Masjid tu di Siun. Saya tak ingat masjid tu nama apa. Imam tu nama apa. Bila sampai di masjid tersebut, ada satu orang, kalau tidak silap saya, sama ada Tok Bilal ataupun Tok Imam. Yang cerita pada kami ni Ustaz Irfan Nazahan. Ustaz Irfan Nazahan dia cerita, dia kata, nak tahu tak cerita pasal kawan ni? Dia tak nak tahu. Dia ni dulu pernah koma. Dulu pelajar tahfiz, kemudian pernah koma aksiden. Masa dia duduk dekat tahfiz, dia hafal Quran tak boleh. Tak boleh hafal Quran, tapi dia minat nak ngapal, cuma dia tak boleh ngapal. Dia ngapai dia lupa, ngapai lupa. Nak jadi cerita, waktu tu dia nak balik ke rumah ke apa, dia naik motor. Naik kenderaan. Naik kenderaan, aksiden, koma. Dia bangun daripada koma dengan izin Allah Ta'ala 30 juzuk dekat atas kepala. Orang tanya kepada dia, macam mana boleh hafal 30 juzuk? Maka dia kata, waktu aku koma, aku telah dibacakan Quran, aku telah baca Quran dekat Nabi SAW. Hafal Quran kat Nabi terus. Nampak? Orang yang menjaga kemuliaan Quran. Kita pun lebih kurang lagu tu lah. Tak? Jadi buayah yang dimuliakan oleh Allah. Okay, apa dah? Boleh lagi. Baik. Tadi kita mula ke apa dah? 9.30 gitu kan. Baik. Kita tengok dulu muqaddimah. Kita tengok dulu sekali imbas apa yang telah ditulis. Kata pengantar terbit ni tak perlu penerbit. Kemudian kita tengok sikit isi kandungan. Apa yang nak dibincangkan dalam kitab ni? Isi kandungan kitab saya muka surat I kot. Satu lah. Satu. Dia muka surat I, betul muka surat I, muka surat I. Satu roman. Gurau jadi buaya semua. Baik. Jadi dalam isi kandungan, pertama dia cerita tentang menjelang sakaratul maut tiba. Kemudian sakaratul maut di sisi orang lalai. Cukuplah kematian sebagai nasihat. Ni semua ini ialah perkara-perkara yang akan dibincangkan dalam kitab ni.
Perkara yang akan dibincangkan dalam kitab ni. Jadi Ibu Ayah kita boleh tengok sekali lalu, saya tak perlu baca, Ibu Ayah boleh tengok sekali lalu apa yang kita akan bincangkan dalam kitab ni. Ada benda yang perlu kita tahu, ada benda yang wajib kita tahu. Perlu dan wajib beza. Perlu tu sebagai maklumat. Wajib tu wajib kita tahu pasal persediaan untuk kita. Baik. Jadi baca lagi, sesungguhnya kamu tetap datang kepada kami pada hari kiamat dengan bersendirian. Ni pun dah risau dah. Dan kita masuk hutan, kebun getah, nak cari durian. Kita takut kat kadang-kadang. Jadi kita nak peneman kita tu anak kita, isteri kita, suami kita, teman kita. Tak paling kurang. Tapi dalam kubur kita seorang. Dibangkitkan seorang-seorang. Kalaulah isteri kita, suami dan isteri dibangkitkan pada waktu yang sama, suami pun tak hirau isteri, isteri pun tak hirau suami. Pasal waktu tu nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Atas dunia dulu kita boleh buat kerja sama-sama, masak sama-sama, marah kalau tak tolong. Ketika mana hari kiamat nanti, yang tidak cukup amal, waktu tu dia berasa nak cari dan nak minta tolong orang. Waktu tu suami pun tak layan dia. Pasal suami kata, kalau nak kita jumpa di syurga. Yang tu lah tempat perjumpaan. Tak ada bangun-bangun cari payung, hampir cari payung. Kan cari payung aku cari baju. Tak ada waktu tu, tak ada fikir. Waktu tu semua orang berjalan untuk ke padang mahsyar. Jadi kita pun tak tahu nak bayang lagu mana. Pasal tak biasa hadap. Cuma keadaan tu menakutkan lah. Yang paling kita duk fikir tahu apa dia? Anak kita. Anak kita kadang kita fikir anak kita. Kita tahu anak kita tu ada yang dia tahu dia takut. Kita tahu dia tak berani. Kita tahu dia tu macam mana. Suami dia kenal isteri dia macam mana. Penakut dia macam mana. Tapi masa bangun dia tak fikir dah takut isteri dia. Atas dunia dia akan fikir dia tinggal anak dia duduk rumah seorang-seorang. Kok makan nak kita? Ni malam dah ni. Kita fikir pasal dia. Pasal apa? Waktu tu atas dunia. Kat akhirat kita tak fikir dah. Dan anak hak penakut tadi pun tak fikir pasal mak dia dah. Tak fikir dah pasal mak dia. Dia fikir diri dia ya. Tang mana nak pi, tang mana nak beratok. Tang mana nak ambil nombor giliran. Semua tu. Waktu dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Interview anak boleh bagi. Mak boleh beritahu anak ni satgi kalau masuk satgi bagi kemah badan sikit. Masuk bagi salam. Nampak kerusi tarik elok-elok, minta izin duduk. Dia interview. Saya tak usah interview. Lebih kurang lagu tu lah keadaannya. Duduk elok-elok, kemudian tangan tu duduk elok-elok. Benda pertama, kalau dia tak minta cakap jangan cakap. Kalau dia tanya hak ni jawabnya ni. Mak boleh bagi guide macam mana nak jawab. Dalam kubur pergi. Tak ada siapa nak bantu kita walaupun ada soalan bocor talqin. Ada soalan bocor, cuma tak ada orang nak bantu tenteramkan kita. Atas kubur kita boleh sebut, jangan takut, jangan risau. Relax. Malaikat mai, relax. Dia jawab dengan tenang. Boleh cakap lah tu. Tak duk tang kita. Tak duk tang kita. Jadi Ibu Ayah yang dimuliakan oleh Allah, ini perbincangan yang kita akan bincang dalam kitab Sakratul Maut. Kemudian kita akan baca sikit berkaitan dengan menjelang Sakratul Maut dalam baki waktu yang ada. Yang tak ada kitab nanti boleh belilah kitab ni. Saya pun beli kitab ni daripada Shopee. Shopee juga pun beli harga berapa tak ingat. RM27 sekali dengan penghantaran jadi RM32 lebih kurang kitab ni. Ni sebab kitab ni cetakan terbaru. Ada cetakan yang lebih kecil sikit. Cetakan lama macam ni berapa tak rasa 17 kot. 27 ke? Dia ada harga 17 pun dah. Dia kecil sikit kot. Ataupun cetakan lain, saya tak pasti. Jadi tak apa, kitab mahal tak apa. Kata Tuan Guru Syekh Hamiduddin Abdul Rahim, dia sebut tentang orang yang nak mengajar. Waktu tu saya buka pusat perasmian di rumah. Yang merasmikan adalah Tuan Guru Syekh Hamiduddin Abdul Rahim. Jadi kata Tuan Guru Syekh Hamiduddin Abdul Rahim, orang yang nak mengajar ni pastikan fokus 3 benda. Yang pertama, perkara tentang nikmat. Cerita ke orang tentang nikmat. Yang kedua, tentang makmurat, tentang perkara yang disuruh oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, perkara munhiyat, perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Kamu cerita 3 benda ni, insya-Allah orang yang bercakap akan dapat manfaat, orang yang dengar pun ada manfaat. Kalau bercakap selain daripada 3 benda ni, insya-Allah kamu akan ditimpa fitnah. Fitnah ni macam mana? Contohnya dia cerita benda yang tak pasti lagi. Maksud benda yang tak pasti, contoh yang diberikan oleh Tuan Guru Syekh Hamiduddin Abdul Rahim, contoh dia cerita kiamat ni insya-Allah akan berlaku hari Jumaat ni. Jadi kita kena ada persiapan sekarang. Dia sebut dah kata hari Jumaat ni. Benda tu pasti dah berlaku pasti. Cuma tarikh tak pasti, jangan duk cerita ke orang.
Tugas penyampai ialah menceritakan dan menakutkan manusia tentang takut kepada Allah Ta'ala dan takut untuk melakukan persiapan. Jadi kitab ni cerita tentang manhiyat dan juga makmurat, perkara yang diajarkan oleh Allah dan perkara yang dilarang oleh Allah, supaya kita ada persediaan. Kalaulah kitab ni dengan harga yang mahal sekalipun, kalau kata dapat hasil manfaat pada kita, lebih baik kita beli kitab ni daripada kita beli makanan. Jadi saya cadangkan ibu ayah semua yang ada kemampuan beli kitab ni. Yang tak ada kemampuan minta pada orang yang ada kemampuan. Kan? Hati genih. Mai RM1, mai RM2, minta sumbangan. Kan? InsyaAllah semua akan mampu beli kitab ni, insyaAllah. RM30 ni. Kan? Baik. Kita tengok muka surat 1. Muka surat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif. Ninggai tak ninggai gini? Dr. Aid bin Abdullah Al-Qarni. Ninggai? Meninggai dah kot. Sudah. Kalau kita sebut rahimahullah, kawan tu batuk tu weh. Kita sebut hafizahullah lah. Moga Allah Ta'ala jaga dia dalam kubur ataupun dia sedang hidup sekarang ni. Qala musannif hafizahullah ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Menjelang sakratul maut tiba. Jadi boleh tulis tarikh hari ni, kita mula baca kitab. Pukul berapa kita mula baca kitab, kan? Boleh tulis dah siap-siap. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat serta salam sentiasa tercurahkan ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya. Sakratul maut dalam pandangan ulama salaf merupakan masa-masa yang mesti kita lalui. Yang mesti kita lalui. Semua kita pasti mati. Ini dobitnya kullu nafsin za'iqatul maut. Ayat. Semua kita pasti mengalami sakaratul maut. Sakaratul maut. Semua pasti melalui masa-masa yang amat menggerunkan ini. Demi Allah, semua kita pasti mengalaminya dan merasainya. Dia telah dirasakan oleh raja dan rakyat jelata. Raja pun dah rasa, rakyat jelata pun dah rasa. Kaya pun rasa, orang miskin pun dah rasa. Seluruh umat termasuk kafir sudah mengalami dan merasakan kematian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kam ahlakna qablahum min qarnin hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum riqza." Maksudnya, dan berapa banyak telah kami binasakan umat-umat sebelum mereka. Adakah kamu melihat seorang pun dari mereka atau kamu dengar suara mereka yang samar-samar? Seolah-olah Allah Ta'ala nak bagi tahu tentang keadaan umat yang terdahulu. Bagaimana di kalangan mereka kita pernah mendengar tentang deritan dan kematian mereka di dalam kisah-kisah yang telah diceritakan. Nabi SAW pun pernah bercerita. Orang yang telah mati, Nabi lalu dekat satu kubur. Nabi dengar orang tu dalam kubur tadi menjerit-jerit. Ada keadaan Nabi dengar orang tu ketawa, gembira dan sebagainya. Jadi Nabi pernah mengetahui keadaan tersebut kerana Nabi telah diberikan perkara tersebut kemuliaan oleh Nabi. Dan Nabi ceritakan kepada umat. Jangan jadi macam orang ni, jangan jadi macam orang ni, jadilah macam orang ni. Tapi ayat yang paling jelas, hadis Nabi yang paling jelas Nabi sebutkan, Nabi pernah sebut ketika mana Nabi menghadiri satu perkumpulan sahabat Nabi. Nabi kata kepada semua sahabat yang masih hidup, Nabi kata, kita pun akan masuk ke dalam ni dan kita pun akan jadi serupa lagu ni. Nabi pernah sebut kepada sahabat. Jadi ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menceritakan tentang keadaan orang yang telah mati, yang telah meninggalkan kita. Ibrah daripada peristiwa orang yang telah mati ni sebenarnya kita kena ambil. Ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah, ulama terdahulu bila mana tahu tentang kematian orang, dia akan pi. Yang pertama, dia akan tengok cara kematian. Cara kematian ni maksudnya kita kata, cara mati ni lagu mana? Kalau dia tu tengok-tengok pi dekat tu mati berpeluh. Kan tanda-tanda orang yang mati husnul khatimah kan ada. Nabi SAW sebut, tanda-tanda husnul khatimah ni, mati dalam keadaan husnul khatimah ni ada 4 ke 3. Yang pertamanya, mati dalam keadaan dahinya, berpeluh. Yang kedua, mati sempat ucap kalimah asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. 2. Yang ketiganya,
mati syahid. Mati syahid. Mati syahid ni banyak kategori. Antara kategori mati syahid ialah mati orang yang sakit beranak. Kemudian mati orang lemah. Mati orang terbakar. Mati disebabkan apa? Penyakit apa dulu? Sopak. Penyakit ta'un. Jadi itu antara jenis-jenis mati syahid. 3. Dia ada 4 satu lagi saya tak ingat. Jadi ini antara alamat-alamat orang yang mati syahid. Orang yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Dah disebut dah kepada kita cerita tentang orang dulu. Jadi orang dulu, kalau orang ulama-ulama dulu kalau tahu kata ada orang mati, mereka akan ziarah. Bila mereka ziarah, mereka tengok mati baik, benda pertama mereka akan buat, tanya kepada ahli keluarga. Apa amalan yang dilakukan oleh ayah kamu ketika mana ayah kamu masih hidup? Kan, pasal kami tak tahu. Kadang isteri saja tahu, kadang anak pun tahu. Apa amalan yang ayah kamu buat sehingga kan Allah Ta'ala berikan kemuliaan kepadanya, mati senyum. Mati dia senyum. Kemudian mati dia pula muka cerah, muka berseri. Pasal apa? Maka anak dia ataupun isteri dia mungkin akan cerita, dia ni antara amalan yang dia tak pernah tinggal, setiap kali dia nak pergi masjid, dia akan bawa makanan kucing. Contoh. Jadi sepanjang perjalanan dia nampak kucing, dia akan bagi makan kucing. Contoh. Orang lain tak tahu. Ataupun jiran-jiran tahu. Oh, dia ni rajin. Kadang-kadang pokok kami pun dia tolong tebah. Tak. Kadang-kadang bila kami tak ada di rumah, pintu pagar kami tak kunci. Dia masuk dalam kawasan luar rumah, dia sapu sampah. Madan jiran duk cerita pasal kebaikan dia. Jadi orang nak tanya tentang cara mati. Pasal orang nak ambil cara mati dia tu macam mana. Mungkin mudah diikuti, mungkin susah diikuti. Ulama dulu buat macam tu. Boleh kita amalkan benda tu? Tak. Macam orang pesan juga kepada kita, bila orang mati, ucapan takziah tu hanya 3 hari. Jangan lebih pada 3 hari. Dan takziah tu ialah satu ungkapan. Satu perkataan ungkapan yang perlu kita ucapkan. Macam kita ucap tahniah. Orang yang dapat anak, kita ucap tahniah, betul tak? Tahniah tu satu perkataan yang mana boleh ditafsirkan dengan banyak jenis tahniah. Selain pada ucapan tahniah, kita pergi kat dia barakallahu lakuma kalau dia dah kahwin. Ataupun selain pada ucapan tahniah, kita sebut kat dia apa-apa ialah yang boleh kita doakan kepada dia. Macam tu juga takziah. Takziah ni bukan perkataan yang kita ucap. Takziah no mak ayah meninggal, moga Allah Ta'ala beri kesabaran. Yang takziah tu tang belakang, moga Allah Ta'ala berikan kesabaran di atas kematian ibu dan ayah kamu. Itu makna takziah. Takziah ni satu perkataan. Tak, takziah ni satu perkataan. Jadi begitulah keadaannya. Jadi jangan selalu ucapkan takziah, tapi kalau tengok kawan tu mati elok, tanya apa amal yang dia buat. Saya, pak saudara saya meninggal dalam keadaan elok. Kemudian kita tanya kepada mak ndak saya, tanya kepada pak-pak menakan dan mak-mak menakan, macam mana mati jadi mudah. Mati mudah berseri. Kemudian pak menakan cerita, dia mati, sebelum dia mati dia minta maaf pada semua orang. Sebelum mati dia minta maaf pada semua orang. Hak biasa dia bermusuh ke, hak biasa ada penyakit hati dengan dia, dia minta maaf. Dia buang ego, dia buang malu, pergi jumpa. Orang tu tak mau jumpa dia, dia telefon juga, tolonglah mai, nak jumpa, nak sembang, nak cakap, nak minta maaf. Orang tu boleh mai kat dia. Jadilah permintaan maaf. Jadi kita tak tahu orang gaya, corak orang mati tu macam mana. Sekurang-kurangnya bila orang mati tu pergi tanya ahli keluarga terdekat macam mana Allah Ta'ala berikan kemuliaan dengan kematian dia. Terus sikit lagi. Kemudian kata penulis kitab perbahasan saya kali ini, saya dengan makna penulis. Kali ini terdiri daripada 3 unsur penting, iaitu pertama, Al-Quran membincangkan kematian. Yang kedua, kematian dalam perspektif hadis sahih. Yang ketiga, kematian mengikut pandangan ulama salaf dan orang-orang yang lalai. Ada cerita? Cerita hak tadi. Ke rumah. Kebetulan. Cerita tadi, saya baca kisah ni bukan dalam kitab ni. Saya baca kisah ni dalam kitab yang lain. Rupanya dia tulis dalam muqaddimah kitab ni. Masya Allah, tabarakallah. Ajib.
Bukan amar tu, amru. Adab kita membaca kitab, kan, adab kita baca kitab, nama sahabat sebut Sayyidina, nama imam sebut imam. Berkata Asy-Syafi'i, bukan member kita. Berkata Umar Al-Khattab, bukan member kita. Jaga adab. Nak baca kitab kena jaga adab. Kalau terlepas pandang tak apa, tapi sekurang-kurangnya kita tak kata macam ni. Contoh ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Bukhari pernah sebut kat kita. Bukhari pernah sebut kat kita. Bukhari tu siapa? Kalaulah saya panggil pakcik, saya panggil Mazuki je, ada anak dia dengan suami isteri dia marah. Ni Mazuki duduk mana? Oi, biadab. Ni cikgu, hak tu Imam Sa'd, boleh panggil Bukhari. Dia kena berasa. Ustaz Jufri, panggil lagi sakan Juf. Ibu ayah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala sekalian, kalau orang tu masih hidup dan dia ada kemuliaan, nak panggil dia, panggil dengan panggilan yang sesuai pada dia. Paling tidak hormat dia, encik ataupun tuan ataupun pakcik ataupun sebagainya. Jadi saya ni ajak diri saya sendiri, ajak. Walaupun penulis kitab dia tulis Amru bin As, tapi dia nak ajak kita supaya jangan panggil Amru bin As, sebut Sayyidina. Baik. Boleh tak ibu ayah? Kau agak macam tak suka perkataan tu. Boleh tak? Ni kita nak jaga adab kita. Kita pun tak suka kalau orang panggil kita tanpa ada sandaran. Tak suka kita. Kena ada juga sikit sandaran. Kan? Orang tua panggil pada orang muda tak apa panggil nama. Orang muda panggil orang tua, kalau panggil nama saja, memang orang tua tu kadang-kadang dia buat tak tahu, tapi ada sedikit perasaan yang akan terguris dalam hati dia. Ada sikit, walaupun tak banyak, sikit dah. Sikit. Kan? Jadi macam itulah kita pun. Baik. Ketiga, kematian mengikut pandangan ulama salah dan orang-orang yang lalai. Sayyiduna Amru bin Aus Al-Aus merupakan seorang sahabat yang dikenali cerdik dan ahli strategik, sehingga mendapat gelaran singa Arab, Asadul Arab. Betapa pun hebatnya, namun dia tidak mampu mengelak dari kematian. Kematian boleh memusnahkan tipu helah orang licik. Dia dapat melumpuhkan kekuatan penguasa, dan dia boleh meranapkan segala harta benda orang kaya. Ketika Sayyidina Amr dalam keadaan sakratul maut, puteranya ni, Masya Allah, asal bangga betul. Puteranya Sayyidina Abdullah bin Amr bertanya, wahai ayahku, bolehkah engkau menggambarkan kematian kepadaku? Engkaulah orang yang paling tepat untuk menjelaskannya. Yang saya sebutkan tadi, saya pun tak tahu kalau saya tanya ayah saya, tengah-tengah nazak dia bangun katak dengan hammer, Ustaz. Kan? Aku nak mati boleh pergi tanya rasa lagu mana. Siapa orang insiden kaki patah, okey kan? Tanya okey ke tak? Kan? Padahal ayahnya pada ketika itu sedang bergelut dengan kematian. Tengok, ayah yang baik dia akan tinggalkan sesuatu nasihat yang baik kepada anak dia. Sayyiduna Amru bin Al-As menjawab, wahai anakku yang tercinta, demi Allah, seolah-olah gunung-gunung yang wujud di permukaan bumi ini diletakkan di atas dadaku, dan seakan-akan aku menghidu udara dari lubang jarum kerana sesak nafas. Dalam kitab yang lain dia tulis bahasa yang lebih cantik daripada ni lah, tapi ini pun bahasa dia cantik juga. Bayangkanlah bagaimana keadaan seseorang yang gunung-gunung dunia diletakkan di dalam dadanya dan dia bernafas dari lubang jarum. Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnu Rajab menceritakan Sayyiduna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Sayyiduna Ka'ab Al-Ahbar, wahai Ka'ab, wahai Sayyiduna Ka'ab. Kalau wahai Ka'ab di sini seolah-olah panggilan i'tiqad kita, pegangan kita. Seolah-olah panggilan daripada Sayyidina Umar kepada Sayyidina Ka'ab. Jadi kalau dalam ni boleh kita sebut wahai Ka'ab. Faham tak? Jadi itu cara adab kita baca kitab. Wahai Ka'ab, bolehkah kamu menggambarkan kematian kepadaku? Cerita ke aku tentang kematian. Sayyiduna Ka'ab menjawab, wahai Amirul Mukminin, perumpamaan kematian itu bagaikan seorang lelaki yang dipukul dengan sebatang pokok bidara atau pokok tah. Pokok tah dalam kitab seolah-olah pokok tu pokok ada duri banyak. Pokok ada duri banyak. Sebuah pokok yang penuh dengan duri tajam. Setiap duri masuk dan menusuk setiap urat saraf.
Sebaik sahaja pokok itu ditarik dengan kuat, maka setiap duri yang melekat pada urat saraf tersebut ikut tercabut bersamaan dengannya. Maknanya seolah-olah cabutnya roh seperti mana masuknya pokok duri di dalam rongga mulut kita, kemudian direntak. Waktu tu tercabut habis urat-urat saraf lekat kat duri tu. Ada orang yang dicabut dengan cara perlahan, ada orang yang direntak cabutannya. Kata ulama, dua-dua sakit. Yang paling sakit cabut pelan-pelan. Sakit. Tarik pelan-pelan. Rentak tak apa lagi sakit sekali. Habis. Macam cabut gigi lah. Tak apa lagi. Sakit. Habis. Jadi ada ulama kata cabut rentak itu ialah cabutnya rahmah. Cabut pelan-pelan tu lebih menyakitkan. Tak tahu kita nak mati ke mana. Sayyidina Nabi Allah Musa alaihi salam, 5 minit lagi saya berhenti. Nabi Allah Musa alaihi salam ketika mana malaikat Israel mai jumpa dia. Malaikat Israel ketuk pintu rumah. Assalamualaikum. Kemudian Nabi Musa buka pintu. Nabi Musa tanya, hang siapa? Sebab waktu tu malaikat Israel menyerupai manusia. Kata malaikat Israel, ana Israel. Terkejut Nabi Musa tumbuk mata. Tumbuk mata malaikat Israel dalam hadis disebutkan terkeluar biji mata. Malaikat Israel naik jumpa dengan Tuhan. Oh, bekeng. Nak main cabut nyawa kena tumbuk mata. Ibu ayah, saya tak bohong. Cerita ni dalam kitab hadis Bukhari. Hadis Israiliyah yang disahihkan oleh Imam Bukhari. Dan dihimpunkan semua hadis-hadis Israiliyah dalam satu kitab, nama kitab tersebut Ajaibul Aqdamin. Saya baca kitab tu habis dengan Tuan Guru Syekh Nazrul Nasir di Mesir suatu ketika dulu. Semua cerita hadis-hadis Israiliyah. Keluar biji mata mengadu kat Tuhan. Oh, bekeng. Ni, keluar biji mata guna nak buat ni. Kemudian Allah Ta'ala kata, Nabi Musa dia tak mau mati ke? Tak tahu. Tapi saya kenal diri saya Israel terus kena tumbuk mata. Kemudian Allah Ta'ala tawarkan kepada Nabi Musa melalui malaikat Israel, pergi turun habaq kat Nabi Allah Musa. Kalau kata dia nak lagi kehidupan, aku akan berikan kehidupan kepada dia seperti mana dia letak tapak tangan dia di atas bulu kambing. Setiap bulu kambing yang kena pada jari dia tu, Allah Ta'ala akan ganda 10. Makna kata bulu kambing letak selai bulu kambing 10 tahun hidup. Jadi kalau ada 100 bulu kambing yang lekat atas tapak tangan dia, maka dia akan diberikan kehidupan 1000 tahun. Allah Ta'ala tawarkan kepada Nabi Allah Musa melalui malaikat Israel. Keduanya, kalau kamu bersedia, sekarang juga aku akan cabut nyawa kamu. Bukan malaikat Israel turun bagi tahu benda yang sama kepada Nabi Allah Musa tentang apa yang telah dikhabarkan oleh Allah. Maka Nabi Allah Musa memilih untuk mati pada waktu yang telah ditetapkan oleh Allah. Abang kata Nabi pun ada perasaan takut dengan mati. Nabi tak sama dengan kita, tapi perasaan takut tu tetap Allah Ta'ala hadirkan. Kenapa? Sakaratul maut tu sangat menyakitkan. Baik, sikit lagi. Bolehkah kamu menggambarkan kematian kepadaku? Sayyidina Ka'ab menjawab, wahai Amirul Mukminin, perumpamaan kematian itu bagaikan seorang lelaki yang dipukul dengan sebatang pokok bidara atau pokok tah. Jadi kita tahu dah, seolah-olah ditarik ataupun direntak dengan cara yang kuat. Ada orang yang urat sarafnya tidak melekat pada duri, ada orang yang urat sarafnya terlekat pada duri tersebut. Seperti mana firman Allah Ta'ala, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idin tanzurun wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Walaula in kuntum ghayra madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Maksudnya, maka mengapakah ketika nyawa sampai di kerongkongan, padahal kamu ketika itu melihat dan kami lebih dekat kepadanya daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Mengapakah kamu tidak mengembalikan nyawa itu kepada tempatnya jika kamu adalah orang-orang yang benar? Surah Al-Waqi'ah ayat yang surah yang ke-56 ayat yang ke-83 sampai 87. Ambil satu ayat lagi kita mati. Sakaratul maut merupakan sebuah pertarungan dahsyat. Allah Azza wa Jalla telah menetapkan kematian ke atas seluruh makhluk yang hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Baik, semua yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Surah Ar-Rahman ayat 26 sampai yang ke-27. Jadi buaya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti dulu sampai ini. Nanti kita akan sambung pada perkataan oleh yang demikian. Jadi dalam kelas saya nak minta ibu ayah semua, bila dah habis baca kitab, tulis hari, kemudian tarikh dalam hijri, bukan tarikh dalam miladi. Boleh tak? Kita cuba. Boleh tak? Tulis tak? Tulis dah? Alhamdulillah. Kekalkan, istiqamahkan, momentumkan setiap tarikh ambil hijri, tak mau dah ambil miladi. Miladi tu maklumat. Tulis hijri. Senang tengok berapa hijri ya. 5, 9 bukan. Tu masih ni 18 Syawal. Tulis 18 Syawal 1444 Hijrah. Jadi mula pada hari ini cuba istiqamahkan dengan amalan hijri. Cuba, saya pun sedang mencuba. Jadi sambut birthday, cabar diri. Sambut birthday kali ini hijri, bukan miladi. Boleh tak? Boleh cuba tak? Boleh cuba kan? Boleh. Jadi lepas ni kalau kata birthday siapa-siapa, bukan lahir 10 hari bulan 4 kan? Tu miladi. Yang kita kena ambil hijri. Kerana hijri ialah kematian kita yang telah ditetapkan di Lauhul Mahfuz. Kematian di Lauhul Mahfuz bukan apa dah tadi? Miladi, tetapi hijri. Ustaz ni, individu ni, si fulan ni akan mati pada 24 Rabiul Awal 1453 Hijrah. Tu ditulis dalam bentuk hijri. Bukan miladi. Ustaz ni meninggal 24 Oktober 2029. Tak ada hijri. Jadi kita tulis cara hijri, Mana takut dapat surat nanti, insya-Allah dapat tawaran untuk tetapkan waktu kematian. Allah Subhanahu wa taala a'lam wa alam. Jadi insya-Allah ibu ayah semua minta maaf kurang bahasa dan sebagainya. Insya-Allah ada rezeki kita akan bertemu lagi bulan hadapan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa an walidina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minin. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minin. Allahumma ja'alna mahbuban fi qulubil mu'minin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami di kalangan mereka yang dicintai. Hati mereka mencintai, hati mereka telah dicintai oleh orang-orang yang beriman. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.